Hai semua, berjumpa lagi kali ini. Hari ini sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu nak kamu perhatikan di paparan skrin sekarang adalah logo-logo bagi Liga-Liga Eropah, ada 3. Okay, dan juga satu adalah untuk Liga Malaysia. Okay, so apa kaitan antara logo-logo kelab bola ini dengan topik yang kita nak belajar hari ini? So, semua persamaannya adalah mereka ni semua adalah kelab dan persatuan. So, topik yang kita nak belajar hari ini ialah berkenaan dengan modul 6 perakaunan untuk kelab dan persatuan. Kita nak belajar macam mana cara untuk rekod semua kewangan berkaitan dengan kelab dan persatuan. Jom kita belajar akaun bersama-sama saya, Cikgu Syarina. Dalam modul 6 ini, apa yang kita akan belajar adalah yang pertama, berkenaan dengan kelab dan persatuan. Yang kedua, berkenaan dengan akaun penerimaan dan pembayaran. Yang ketiga, akaun yuran ahli. Yang keempat, akaun pendapatan dan perbelanjaan. Yang kelima, penyata kedudukan kewangan kelab dan persatuan. So, ada 5 subtopik yang kita akan tengok dalam modul 6. Okay, mari kita terus tengok. Yang pertama, iaitu kelab dan persatuan. Okey, ini adalah logo Persatuan Kelab di Malaysia, Persatuan Pengakap Malaysia untuk Negeri Pulau Pinang, dan juga ini adalah Persatuan Badminton Malaysia. Okay. So, kelab dan persatuan ini adalah satu organisasi bukan bermotifkan untung. Ditubuhkan untuk menjaga kepentingan ahli. Ditubuhkan juga untuk menyediakan kemudahan kepada ahli. Dan juga untuk mengadakan perkhidmatan sosial, kebudayaan, rekreasi dan sukan kepada ahli. Kita tengok definisi dari segi Akta Pertubuhan 1966. Sebuah pertubuhan adalah definisikan sebagai mana-mana kelab, perkongsian atau persatuan yang mengandungi 7 orang atau lebih. Okey, seterusnya adalah tata cara penubuhan kelab dan persatuan. Yang pertama, mengadakan mesyuarat penubuhan. Yang kedua, menetapkan nama pertubuhan, alamat berdaftar dan melantik ahli-ahli jawatankuasa penaja. Yang ketiga, menetapkan undang-undang perlembagaan pertubuhan. Yang keempat, mendaftarkan pertubuhan dalam sistem e-Roses. Dan yang kelima, menyemak permohonan pendaftaran selepas bayaran fee dibuat. Sumber utama kewangan untuk kelab dan persatuan adalah yuran keahlian. So, ini adalah contoh bagi kad ahli bagi kelab Barcelona. Ini adalah contoh kad ahli untuk Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia. Dan ini pula adalah contoh kad keahlian Persekutuan Pengangkap Malaysia. Okay. Sumber utama kelab dan persatuan melalui yuran ahli-ahli mereka. Okay. Sumber kewangan lain kelab dan persatuan. Ada 8 sumber kewangan lain kelab dan persatuan, iaitu yang pertama, yuran pendaftaran dan yuran masuk. Kedua, yuran pertandingan. Yang ketiga, kutipan jualan pesta ria. Yang keempat, sewa terima daripada penyediaan kemudahan kelab. Yang keenam, jualan aset bukan semasa. Ketujuh, derma. Ke-8, faedah atas pelaburan. Ke-9, keuntungan perniagaan yang dikendalikan kelab dan persatuan. Ini adalah sumber-sumber kewangan lain. Sumber utama tadi, yuran ahli. Yang ini sumber kewangan lain. Hasil pendapatan kelab dan persatuan yang lain. Okey. Perbandingan akaun kelab dan persatuan dengan akaun entiti yang berorientasikan keuntungan. So, apa perbezaan mereka? So, ini adalah perbezaan mereka. Untuk kelab dan persatuan, kita akan sediakan akaun yuran. Tapi sebelum ni, kita buat untuk perniagaan milikan tunggal, perkongsian, tiada akaun yuran disediakan.
Untuk kelab dan persatuan juga kita akan buka akaun penerimaan dan pembayaran. Tapi untuk perniagaan sebelum ni, kita buka melalui buku tunai. Okay. Yang ketiga, akaun pendapatan dan perbelanjaan. So, apa akaun pendapatan dan perbelanjaan ni? Dia sama macam akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Maksudnya untuk cari untung kelab dan persatuan. Okay, yang keempat, penyerta kedudukan kewangan. Dia ada aset, liability. Perbezaan di sini adalah dana terkumpul. Okay, untuk perniagaan sebelum ni kita buat, tak ada pun perkataan dana terkumpul. Hanya untuk kelab sahaja ada perkataan dana terkumpul. So, ini adalah perbezaan mereka. Okay.